Hai kawan-kawan, hari ini Cikgu Zirafa akan berkongsi dengan kalian karangan deskriptif. Karangan deskriptif lazimnya ditulis berdasarkan tema percutian atau lawatan, 旅行或者是旅游, pengalaman, 经验 ataupun kemalangan, 意外. Fokus karangan deskriptif kita pada hari ini adalah lawatan, 旅行或者是旅游. Melawat ke kilang membuat roti, 面包厂. Wow, melawat ke KLCC Kuala Lumpur, 去双子塔. Ataupun paling senangnya, melawat ke rumah nenek, 去奶奶家. Ya, fokus karangan pada hari ini lawatan ke rumah nenek. Tajuk karangan kita pada hari ini menziarahi nenek di kampung. Murid-murid, pastikan anda tuliskan hari, karangan, tarikh dan tajuk pada hari ini. Menziarahi nenek di kampung. Menziarahi 有探望的意思. Murid-murid, Cikgu Zirafa akan berkongsi dengan anda cara membuat draft yang lazim digunakan oleh Cikgu Zirafa. Cikgu Zirafa mendraft karangan menggunakan 6 perkara ini bermula daripada orang. Siapakah yang menziarahi nenek? 谁去探望奶奶呢? Kami sekeluarga, 我们一家人. Bila pergi? Ya, cuti sekolah, 在假期的时候. Namun tempatnya di mana? Paling senang, rumah nenek di kampung. Murid-murid, seterusnya 2 aktiviti anda perlu cadangkan. Yang pertama, Cikgu Zirafa cadangkan pergi ke air terjun, 去瀑布. Wow, 我好喜欢去瀑布啊. Pergi ke air terjun untuk apa? Untuk bermandi manda. Murid-murid, aktiviti yang kedua biarlah aktiviti yang istimewa dan menarik. 一些特别的活动吧. Pengalaman pergi ke kebun, 去奶奶的菜园或者是果园. Jadi, apakah aktiviti di kebun nenek? Memetik sayur, 采菜. Jadi murid-murid, apakah perasaan anda apabila menziarahi nenek? 简单的告诉老师, gembira. 很简单，很开心的。我们去这边就真的很开心。Kalau awak berasa gembira，因为你觉得非常开心嘛，所以呢，我们很想的再一次去探望奶奶 ，menziarahi nenek sekali lagi。好了，小朋友，你花一点时间把这个 draft 给记录下来啊。Mari kita menulis karangan sebenar。让我们来写写这篇作文吧。Murid-murid akan lihat banyak perkataan yang sudah dihitamkan. 有很多打黑的字，对吗？ Perkataan-perkataan yang dihitamkan ini boleh digunakan untuk menulis berbagai karangan. 这些被打黑的字呢，其实能够仿写出不同的作文。怎么说呢？让我们来看看吧。Pada， 我就直接把我的日期给写下去。Pada cuti sekolah，cuti sekolah yang lalu 非常好，过去的这个学校假期，告诉老师是谁去了呢？ Ya, kami sekeluarga. 直接进入主题，去哪里啊？ Menziarahi nenek di kampung. 简单明了，题目已经给了我们 menziarahi nenek di kampung. Pada 6:30 pagi， 在6:30早上的时候 ，siapa bertolak？ 谁出发了？ Kami bertolak ke mana? Ke kampung nenek, 去奶奶的乡村. Jadi, murid-murid, di sini tambah lagi dengan menaiki apa? Kereta bapa. Ya, menaiki kereta bapa. 使用爸爸的车出发了. Lawatan ini bertujuan untuk, 我们可以写下我们的目的。请问我们去这一次的探访的目的是什么呢？
题目已经告诉我们非常简单了 ，menziarahi nenek di kampung， 简单明了。Perenggan 2， 第二段咯。Pada pukul 9 pagi， 6点半出发 ，9 pagi 已经 sampai di destinasi， 已经到达了。Jadi siapa telah sampai? Kami telah sampai. Jadi ayat awak di sini, kami telah sampai di destinasi. 我们到达了目的地。谁来迎接我们呢？ Nenek， 我们的第二主角出来了。Nenek menyambut siapa? Kami dengan tangan terbuka. 他非常的迎接我们，非常的欢迎我们。进入故事重点活动啦。Nenek terus membawa kami untuk， 他带了我们去哪里呢？我们刚才第一个呢，活动已经讲到了，是去，非常好 ，pergi ke air terjun， 去了这个瀑布。Jadi pergi ke air terjun ini dekat ke jauh， 是很近还是很远的呢？奶奶一定会带你去靠近的嘛，因为方便。Yang berhampiran， 如果呢你要写 yang bersih、yang cantik 都没有问题哦。Yang berhampiran。Perenggan ketiga， 先告诉老师你看到了什么。你要记得咯，我们每次在做任何东西的时候，先看，先写你能够看到的，才能够写你做的啦。那个故事的情节呢，当然就会比较顺啦。Kami dapat melihat apa ya di air terjun itu？ 当然是看到 air terjun 啦。Air terjun yang tinggi dan bersih， bukan saja tinggi tau， bersih juga。OK， 又高又干净的瀑布。Jadi saya dan adik 迫不及待的，给你一个新字 ，tidak sabar。Saya dan adik tidak sabar untuk ya bermandi manda di air terjun itu。我们呢非常的兴奋呢，因为能够的在这个瀑布里面玩水。Jadi murid-murid terus beritahu kepada Cikgu Zirafa, apakah perasaan Anda? Merasa gembira? Ya, merasa gembira. Kami merasa gembira. 为什么呢？为什么会觉得非常开心？对了，因为能够一起的玩闹嘛，对吗？ Kerana dapat bermain bersama-sama siapa? Ahli keluarga. 能够跟家人一起游玩。Murid-murid, luangkan masa untuk catatkan perenggan 1, 2 dan 3。把第一段、第二段和第三段都给写下来。Perenggan keempat. Dalam perenggan keempat, Cikgu Zirafa cadangkan aktiviti yang menarik dan istimewa。我们把特别的、有吸引力的这个活动呢写在第四段。Oleh itu, Cikgu Zirafa cadangkan perkataan berpeluang。所以呢 Cikgu Zirafa 建立了这个字 berpeluang， 有机会。我们有机会去到哪里呢？ Kami juga berpeluang 啊，我们有机会去哪里呢？ Iya, pergi ke kebun siapa？ Kebun siapa？ Kebun nenek。我们有机会去到奶奶的菜园。去奶奶菜园干什么呢？采菜嘛，对吗？ Ya, kami membantu nenek untuk memetik sayur。Sayur tu macam mana? Yang segar, ya, 很新鲜的菜 untuk dimasak。采了菜就拿来煮了。Jadi murid-murid, Cikgu Zirafa juga mencadangkan satu ayat. Pengalaman ini sungguh bermakna。我建议了这一句 pengalaman ini sungguh bermakna， 因为呢，老师已经建议啦，有吸引力的活动。那么有吸引力的活动呢，就有很好的经验。有了很好的经验呢，那个经验也是特别有意义的啦。Baiklah, perenggan terakhir， 最后一段咯。Sebelum pulang, 谁 mengambil gambar untuk dijadikan memori？ Siapa mengambil gambar？ 非常简单的。Kami sekeluarga， 我们一家人嘛，因为是我们一家人去嘛。Untuk dijadikan sebagai memori， 被当成是记忆。Jadi di sini， 你非常开心，又拍照做纪念，那么你希望再去奶奶的乡村吗？ Saya berharap， 我非常的希望哦 ，dapat pergi ke mana？ Kampung nenek sekali lagi， 很想再去奶奶的这个乡村多一次。Baiklah murid-murid，
luangkan masa untuk mencatatkan semua perenggan dalam kerang ini. 小朋友花一点时间把所有的段落给记录下来吧。Diingatkan untuk meluangkan masa juga mengulang kaji perkataan-perkataan yang dihitamkan sebagai kerangka menulis karangan yang lain。小朋友们花一点时间把打黑的字母呢都给记起来咯。为什么呢？因为打黑的字呢是我们的框架，能够写出不同的作文啦。Sampai di sini sahaja karangan kita pada hari ini。我们今天的写作就到这边啦。我们下期再见喽，拜。